So hari ni kita akan belajar tajuk yang ke-8, iaitu agama dan hubungan etnik. Okay, so hasil pembelajaran ni daripada tajuk ni kita akan dapat memupuk kefahaman tentang kepelbagaian agama di Malaysia, memahami kepercayaan agama utama di Malaysia dan mengamalkan nilai tolak ansur dalam konteks kebebasan beragama di Malaysia. Okay, sebagai pengenalan, agama merupakan fenomena penting dalam kehidupan manusia. Agama bukan sahaja membantu manusia untuk mengenal Tuhan, tetapi juga memberi kesejahteraan hidup. Di Malaysia, agama dan etnik telah menjadi identiti kelompok yang saling melengkapi sehinggakan kelompok etnik disamakan dengan kelompok agama. Orang Melayu dianggap sebagai orang Islam, orang India dianggap sebagai orang Hindu, orang Cina dan Siam sebagai orang Buddha serta masyarakat orang asli dan suku kaum Bumiputera di pedalaman Sabah dan Sarawak sebagai penganut animism. Mereka yang bertukar agama dianggap telah keluar daripada kelompok etnik. So, maknanya dekat Malaysia ni, memang kita dah cop bangsa tu dengan agama lah. Sebagai contoh, kalau orang Melayu ni, kita memang dah tahu dia mestilah beragama Islam. Sama juga macam orang India, kita dah cop dia sebagai orang Hindu, tapi orang India ada yang dah samalah, orang India ke orang Cina ke memang ada yang dah peluk Islam, tapi kebanyakannya secara generalnya kita akan claim yang orang India tu sebagai orang Hindu, dan Cina dengan Siam ni selalu berkaitan dengan Buddha lah. Orang asli dengan orang pedalaman sebenarnya kita kata dia animism. Animism ni maknanya dia menyembah semua benda lah. Apa-apa benda yang dia rasakan Tuhan, dia akan sembah. Seterusnya kita tengok apa dia takrif agama. Hubungan antara manusia dengan sesuatu kekuasaan luar biasa yang dianggap dapat memberikan perlindungan. Hubungan yang dianggap suci ini membawa kepada rasa tunduk manusia kepadanya dan manusia mencintainya, mempercayainya dan meminta perlindungan daripadanya. So tak kisahlah agama apa pun. So bila dia dah percaya, dia dah menganuti agama tersebut, maka dia akan percayalah yang ada satu kuasa yang besar yang mencipta dan melindungi mereka lah. So mereka akan berdoa supaya sama macam kita lah, kita pun berdoa supaya dipanjang umur, murah rezeki dan dilindungi. Sama mereka pun yang bukan beragama Islam pun mempercayai perkara tersebut, tapi dalam cara mereka tersendirilah. Peranan agama ini secara umumnya lah, peranan agama secara umumnya maknanya bukan agama Islam je, semua agama yang wujud di muka bumi ni, inilah secara umum dia apakah peranan agama tersebut. Yang pertama, agama sebagai sumber nilai moral. Agama berperanan menjadi kod etika dan aturan moral. Maknanya agama ni dia ada perkara yang boleh dan tak boleh lah. Maknanya agama ni sebagai panduan apa yang dibenarkan dan apa yang tidak dibenarkan untuk dilakukan. Sebagai contoh, Protestan dapat menyumbang kemakmuran ekonomi dan industri moden di England dan Eropah Barat kerana mereka berpegang kepada etika Protestan, iaitu percaya bahawa agama Kristian mengharapkan penganutnya bekerja kuat, menabung, melabur dan menunjukkan inisiatif perniagaan. Ini kepercayaan agama Protestan lah, sebab tu mereka sekarang majulah, berkembang maju. Sebenarnya ini pun adalah tuntutan untuk semua agama lah, supaya kita bekerja keras. Tak ada agama yang suruh bermalas-malasan. Seterusnya, penyatuan. Ajaran agama mengandungi nilai-nilai pemersatuan yang ada dalam setiap doktrinnya. Melalui pelbagai upacara keagamaan yang diraikan, anggota masyarakat kembali berkumpul dan membentuk solidariti organik. So dalam agama juga terdapat untuk bersatu padu lah, Contohnya kalau apa-apa perayaan, setiap agama mesti ada perayaan dia. So perayaan tu dapat mengeratkan hubungan di antara penganut agama tersebut. Selain itu pun agama ni juga mempunyai ajaran untuk menghormati dan menghormati sesama agama lain lah. Maknanya agama pun suruh kita bersatu padu, bukan saja dengan agama kita sendiri tapi dengan agama yang lain juga.
Seterusnya nombor 3, pendorong dan pengesahan program pembangunan. Kajian menunjukkan bahawa program pembangunan dapat segera diterima oleh masyarakat apabila disahkan oleh ahli agama atau apabila komunikasi dan informasi pembangunan menggunakan bahasa agama. Maksudnya ini normal lah. Apa-apa pembangunan, kalau dia di disahkan oleh orang agama ataupun ada bahasa agama lah, so pembangunan tu akan diterima oleh orang. Contohnya kalau untuk pembinaan rumah ibadah ke apa ke, maknanya mestilah pembangunan tu akan diterima, mudah diterima. Sebab kita tahu masa zaman apa-apa zaman pun, kita tengok zaman kerajaan maritim ke apa, so kebanyakan tempat ibadah ni, tak kisahlah candi ke masjid ke apa kan, so dia akan jadi antara pembangunan utama dekat kerajaan tersebut. Seterusnya, menumbuhkan semangat kebangsaan. Agama merupakan identiti yang membezakan antara penjajah dan anak negeri. Di Malaysia, peranan ulama' dalam hubungannya dengan gerakan nasionalis sebelum dan selepas kemerdekaan adalah cukup kuat. Mereka memimpin gerakan kebangsaan dalam pertempuran melawan Inggeris. So, kita tahu masa zaman penjajahan dulu, golongan agamawan sendirilah yang bangkit untuk memerdekakan tanah Melayu lah. Banyak nama-nama agamawan macam Dr. Burhanuddin semua tu adalah agamawan lah. Seterusnya, perpaduan nasional. Pembentukan negara yang berdaulat timbul kerana faktor agama dan etnik. Islam memiliki pengalaman sejarah dalam mengelola pluraliti seperti Piagam Madinah yang dapat menjelaskan bagaimana perjanjian untuk hidup bersama membangunkan masyarakat yang adil, aman dan sejahtera berjaya dilakukan. Yang maknanya agama pun boleh jadi perpaduan daripada peringkat negara lah. Macam mana contohnya kalau kita tengok pada zaman Nabi dulu pun, Nabi ada buat Piagam Madinah, iaitu perjanjian di antara orang Islam dan orang kafir supaya mereka dapat hidup bersama dalam satu negara. Seterusnya adalah kewujudan tamadun. Bukti sejarah menunjukkan bahawa jatuh bangunnya sesuatu tamadun atau kerajaan adalah berkait dengan sesuatu agama. Tamadun barat yang dipengaruhi oleh agama Kristian, tamadun timur tengah yang kebanyakannya dipengaruhi oleh orang Islam, dan tamadun Islam timur oleh Hindu ataupun Buddha. So kalau kita tengok kebanyakannya, macam contohnya kerajaan maritim, Sriwijaya semua tu. So pada zaman kemuncaknya dia adalah beragama Hindu atau Buddha. Tapi setelah kedatangan Islam, kerajaan tu mula menurun lah. So Islam mula orang kata Islam mula conquer kerajaan-kerajaan baru lah. Islam, maknanya dekat kawasan Asia ni, Islam telah mula mempengaruhi kerajaan-kerajaan yang wujud. So kerajaan-kerajaan yang mengamalkan agama Hindu dan Buddha, dia semakin jatuh lah kerajaan tersebut. Seterusnya, fungsi pemerintahan. Ketua negara juga menjadi ketua agama seperti kerajaan Mesir ketika pemerintahan Firaun. Kuasa sebuah negara diperkuat oleh institusi agama seperti apa yang pada zaman pemerintahan tradisional Melayu. So kita tahu pemerintahan seperti kat Malaysia pun ketua agama kita adalah raja-raja lah dan yang di-Pertuan Agong. So kalau kita tengok kat zaman Melaka dulu pun, kerajaan Melayu Melaka dulu pun, institusi agama ni antara yang paling kuat lah. Mereka banyak membina masjid-masjid dan sekolah-sekolah pondok. So daripada situlah kekuatan kerajaan Melaka itu sendiri adalah terletak pada institusi-institusi agama tersebut. Seterusnya adalah mengembangkan kesenian. Agama mempunyai hubungan yang rapat dengan aktiviti kesenian yang menjadi sumber penghargaan dan kenikmatan, serta ia juga orientasi estetik seperti seni bina, lukisan, ukis kayu dan seni pahat. So kalau kita tengok contohnya lah macam kedatangan Malaysia dulu, so kebanyakannya mereka membawa masuk kesenian-kesenian Islam lah. So kalau kita tengok bangunan-bangunan lama, terutamanya rumah-rumah ibadah, masjid semua kan, so kalau kita tengok dekat situlah adanya kesenian-kesenian Islam. Dia punya ukiran dekat masjid tu ataupun dia punya binaan masjid tersebut sendiri. Kalau kita tengok sendiri, dia ada kesenian dia tersendiri.
Okay, so tadi itu adalah 8 poin fungsi-fungsi agama. Seterusnya kita tengok antara agama-agama yang wujud ya di Malaysia. Okay, ini adalah 4 agama utama yang ada di Malaysia. Yang pertama adalah Islam. Islam paling ramai lah. Yang kedua Kristian. Yang ketiga Buddha. Dan yang keempat adalah Hindu. Okay, kita tengok dulu agama Islam. Islam diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kesemua ajaran ini dikumpulkan dan dibukukan dan kemudiannya dikenali sebagai Al-Quran. Oleh itu tiada istilah Muhammadism atau Muhammadan. Yang maknanya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni bukanlah ajaran daripada mulut dia sendiri. Maknanya adalah ajaran daripada Allah. Kemudian semua ajaran-ajaran tersebut telah dikumpulkan menjadi satu buku lah yang kita kenali sekarang sebagai Al-Quran. So dia bukan, tak timbullah istilah Muhammadism ni sebab dia bukan ajaran Nabi ya. Nabi hanyalah penyampai ya kepada fungsi Nabi itu sendiri adalah penyampai lah, memberi tunjuk ajar kepada agama Islam itu sendiri. Okay, setiap perkataan, perlakuan dan amalan Nabi Muhammad dipanggil sebagai hadis. Ya, apa sahaja yang dituturkan oleh Nabi, semuanya adalah kita panggil sebagai hadis. Ya, perbualan Nabi pun dikira sebagai hadis ya, sebab apa yang keluar daripada mulut Nabi tu semua adalah perkara yang benar. Ya, so sebab itulah dipanggil hadis. Okay, sebab itulah kalau ada orang claim pada masa kini kalau dia dapat berjumpa Nabi secara sedar, ya kalau jumpa secara dalam mimpi tu ada khilafnya lah ya, tapi majoriti ulama kata memang boleh berlaku ya. Tapi kalau mereka kata boleh jumpa Nabi secara sedar, maknanya dia adalah mustahil ya, dia adalah satu pembohongan sebab kalau dia jumpa Nabi, maksudnya Nabi tu boleh berkata-kata dengan dia lagi maknanya apa yang keluar daripada mulut Nabi tu dia akan jadi satu hadis yang barulah. So nanti bila ada orang claim dia jumpa Nabi secara sedar dan Nabi menyampaikan dia sekian, maknanya dia umpama telah mengatakan bahawa Nabi telah mengeluarkan hadis yang lain. Tak boleh lah sebab agama kita telah lengkap pada 1400 tahun yang lalu. So kita tak boleh kata ada hadis baru. Sebab kalam yang keluar daripada mulut Nabi sendiri adalah hadis. So itu adalah satu pembohongan dan semua majoriti ulama' sepakatlah bahawa tiada seorang pun yang boleh jumpa Nabi secara sedar pada masa kini lah. Okay, isi kandungan Al-Quran adalah 100% daripada Allah dan tiada satu pun ditokok tambah oleh Nabi Muhammad. Okay, so Al-Quran itu sendiri adalah maknanya tiada tokok tambah sampai sehinggalah ke hari ini, setelah beribu tahun Nabi Muhammad meninggalkan kita pun Al-Quran tersebut masih kekal seperti dalam keadaan asalnya. Dia telah dibuktikan oleh sejarawan-sejarawan telah membuktikan bahawa antara kitab yang tidak pernah berubah sejak beribu tahunnya adalah satu-satunya Al-Quran. Okay, ajaran dan arahan daripada Allah adalah berbentuk kontekstual dan praktikal mengenai Islam. Yang maknanya kandungan Al-Quran itu sendiri dia mengandungi kontekstual ni macam pemikiran lah, dan praktikal ni adalah mengenai ibadah lah. Apa yang boleh ibadah-ibadah sunat, ibadah wajib semua ada disebut di dalam Al-Quran. Okay. Ini adalah antara tonggak utama dalam Islam, iaitu rukun Islam itu sendiri adalah merupakan tonggak ataupun tiang utama. Jika kita tiada tiang ni, maknanya agama kita tidak sempurna lah. Ataupun ialah bayangkan kalau rumah tak ada tiang, tak cukup satu tiang pun boleh runtuh. So apatah lagi agama. Okay, yang pertama adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Okay, mengucap 2 kalimah syahadah ni biasalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya kita mengakui bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Okay, seterusnya adalah sembahyang 5 waktu. Ini perkara wajib yang patut dilakukan jika sebagai seorang Islam. Okay, seterusnya adalah berpuasa sebulan di dalam bulan Ramadan.
Dan menunaikan haji jika berkemampuan. So menunaikan haji ni jika berkemampuan lah. So, kalau seseorang tu tak mampu, kita tak boleh kata dia tak lengkap lah rukun Islam Sebab rukun yang keempat ni hanya uh, ditunaikan oleh orang yang berkemampuan je lah. Seterusnya adalah menunaikan zakat. Zakat ni ada banyak Tapi zakat yang kita kena ambil tahulah pasal zakat ni. Bukan zakat fitrah je, ada banyak lagi zakat-zakat lain So nanti satu hari nanti bila korang dah ada kerjaya sendiri, dah ada banyak duit, so korang kena ambil tahu mengenai zakat. Dia ada zakat pendapatan, ada zakat emas dan macam-macam lagi zakat lah. So kena ambil tahu tak boleh ambil sambil lewa je. Barulah kita punya rezeki boleh jadi berkat kalau kita sentiasa menunaikan zakat. Sebab zakat ni pun penting untuk selain pada untuk membersihkan harta kita, zakat ni juga dapat membantu orang-orang yang memerlukan lah. Banyak kita punya pahala. Seterusnya adalah rukun iman. So yang pertama kenalah beriman kepada Allah. Ini adalah perkara yang paling utama. Beriman kepada Allah. Seterusnya adalah beriman kepada malaikat. Yang ketiga adalah beriman kepada Rasul. Rasul ni ada kita wajib ketahui ada 25 orang lah. So kita kena wajib beriman kepada ke-25, semua 25 Rasul tersebut. Seterusnya beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran maknanya kita percaya kepada Al-Quran, bukan saja percaya tapi kita hendaklah sentiasa membaca dan orang kata sentiasa membaca dan merujuk Al-Quran lah jika terdapat segala Al-Quran ni adalah sebagai buku panduan kita. So kita hendaklah menjadikan Al-Quran ni sebagai rujukan dalam segala hal. Seterusnya adalah beriman kepada hari kiamat. So dunia ni adalah sementara. So kita kena beriman kepada hari kiamat kerana di akhirat nantilah itu adalah kehidupan yang sebenar lah. Seterusnya adalah beriman kepada qada dan qadar. Apa yang telah menimpa kita adalah semua ni adalah ketentuan Allah. So kita kena beriman. Tapi bukan semua benda tu maknanya kita kena usaha jugalah. Kita tak bolehlah serahkan 100% kepada qada dan qadar sebab Allah sendiri menyuruh kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Ataupun kita berubah. So kalau kita rasa kehidupan kita ni susah, kita sendirilah yang kena ubah kehidupan kita. Kerana Allah tidak mengubah nasib sesuatu kaum itu selain daripada mereka mengubah nasib mereka sendiri. So kalau nak kaya, kalau nak berjaya pada masa akan datang, maknanya kita kena berusaha daripada sekarang lah. Tak bolehlah kita just serahkan kepada qada dan qadar, serahkan kepada Allah bahawa rezeki esok, kalau ada rezeki adalah, kalau tak ada tak apa. Tak boleh lah, maknanya kita kena usaha untuk berjaya. Setelah kita berusaha, kita hanya bertawakal kerana itu barulah ketentuan Allah Kalau Allah benarkan, benda tu akan berlaku Kalau tak benarkan, benda tu tak akan berlaku. Seterusnya ini adalah sumber ajaran dalam agama Islam lah. Sumber utama kita adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis. Hadis ni adalah hadis sahih lah. Yang ketiga adalah ijma' ulama'. Ijma' ulama' ni adalah kesepakatan ulama'. Sepakatan ulama' mengenai sesuatu hukum tu. So ulama' ni dia akan mengeluarkan hukum lah melalui pemahaman Al-Quran dan hadis. So jika majoriti ulama' sepakat bahawa hukum tersebut adalah begitu, so maknanya itu adalah ijma' ulama'. Yang maknanya kesepakatan ulama'. Dan yang keempat adalah qiyas. Qiyas ni maknanya tak ada hukum, mungkin ada perkara yang tak jelas. Contohnya macam Islam tak ada sebut secara jelas mengenai contohnya rokok dalam Islam. Tapi kita boleh gunakan qiyas bahawa menjaga kesihatan tu adalah tuntutan Islam. So dengan itu ulama' mengatakan bahawa menghisap rokok tu adalah makruh ataupun haram lah. So mereka menggunakan qiyas.
Okey, seterusnya ini adalah hari-hari penting dalam agama Islam. Yang pertama adalah bulan Ramadan, ya, iaitu berpuasa selama 30 hari di dalam bulan Ramadan. Ya, tarikh dia pada 1 Ramadan lah. Okey, seterusnya bulan Syawal, iaitu hari raya Aidilfitri, disambut selepas tamatnya berpuasa selama sebulan pada bulan Ramadan, ya, iaitu pada 1 Syawal, ya, kalender Islam lah. Yang ketiga adalah Ma'al Hijrah. Yang Ma'al Hijrah ni adalah tahun baru Islam lah. Ya, 1 Muharram tu merupakan tarikh kalender tahun baru Islam. Seterusnya adalah Maulidur Rasul. Okey, Maulidur Rasul ni adalah kelahiran Nabi lah. So, bila tarikh kelahiran Nabi ataupun Maulidur Rasul ni? Siapa tahu? Siapa tahu tarikh kelahiran Nabi ataupun Maulidur Rasul? 18 Oktober. Ya. 18 Oktober. Kalau dalam kalender Islam? Saya nak dalam kalender Islam. Bila? 25 Zulkaidah. Betul ke? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal, ya. Siapa kan dulu ada lagu yang pasal Nabi, kelahiran Nabi. So, siapa ingat lagu tu ya? Saya pun tak ingat lah. Tarikh kelahiran Nabi adalah 12 Rabiul Awal. Ya, so korang kena ingat lah. Ya, ini tarikh kelahiran Nabi, bukan kelahiran, takkanlah kelahiran makwa dengan pakwa boleh ingat. Ya. So, kelahiran Nabi pun kita kena ingat, pada 12 Rabiul Awal. Okay, seterusnya Hari Raya Haji. Ni Hari Raya Haji. Siapa tahu tarikh Hari Raya Haji yang kalender Islam? Bila Hari Raya Haji? 11 Zulhijjah. 10 ke 11? 10, sorry. 10 Zulhijjah. Itu adalah tarikh Hari Raya Haji. Yang seterusnya adalah Nuzul Quran. Okay, Nuzul Quran ni dia ada banyak perbezaan pendapat ulama' lah. Tapi dekat Malaysia, bila kita sambut Nuzul Quran? Kalender Islam, bukan kalender Masihi, kalender Islam. 17 Ramadan. Betul, ya. So memang ada ulama' berpendapat mungkin 21 ataupun 24, merupakan banyaklah pendapat lain. Sebab kita pun tak tahu dengan terang bila tarikh ayat Al-Quran diturunkan. Tapi di Malaysia umumnya kita sambut pada 17 Ramadan setiap tahun. Okay, so itu adalah di antara ajaran-ajaran Islam lah. Sedikit, tak adalah lengkap. Tak adalah saya nak terangkan Islam tu secara lengkap. Ini adalah antara perkara-perkara utama yang terdapat di dalam agama Islam. So, ada apa-apa nak tanya tak? Kalau awak tanya pun mungkin ada perkara saya tak dapat jawab. Kita boleh kongsi-kongsi ilmu lah. Ada apa-apa nak tanya tak mengenai agama Islam? Saya tak ada. Ada ya? So, kalau tak ada, kita teruskan dengan agama Kristian. Kepercayaan kepada Tuhan dan ajaran Jesus Christ. So, orang Kristian menganggap bahawa Jesus ni adalah dia punya Tuhan lah, God dia orang. Dia orang percaya kepada perkara Trinity. Trinity-nya maksudnya dia percaya bahawa Tuhan tu ada 3. Tapi bagi mereka 3 tu adalah satu. Apa dia 3 tu? Godfather, Jesus dengan Holy apa? Apa lagi satu? Tak ingat lah. So mereka percaya bahawa Tuhan ni ada 3. Tapi 3 tu adalah satu. Itu adalah Trinity, kepercayaan Trinity. Okay, ajaran asas yang digariskan oleh agama Kristian ialah mencintai Tuhan dengan seluruh jiwa, raga dan minda, di samping mencintai jiran seperti mencintai diri kita sendiri. Sebenarnya itu adalah ajaran asas untuk semua agama lah. Okay, perjanjian baru. Dia ada 2, perjanjian baru dengan perjanjian lama. Perjanjian baru ni kita panggilnya sebagai New Testament lah, dengan perjanjian lama ni Old Testament. Okay, disusun daripada koleksi tulisan-tulisan agama yang dikumpulkan pada awal kurun Masihi, iaitu Injil ada 4 kitab, kitab sejarah ada 1, kitab surah Rasul ada 21 dan kitab Wahyu adalah ada 1. Ini adalah perjanjian baru, maknanya Bible lah. Bible yang sekarang ni ni ada di antara kandungan kitab-kitab yang terdapat di dalam Bible pada hari ni. Okay, perjanjian lama ni pula adalah susunan koleksi kitab-kitab Ibrani yang ditulis sebelum Jesus, iaitu kitab Taurat,
ada 5, kitab sejarah 12, kitab puisi 5 dan kisah kitab Nabi-Nabi besar 5 dan kitab Nabi-Nabi kecil adalah 12 kitab. Okay, so orang Kristian ni dia still beriman dengan perjanjian lama ni. Maknanya kitab Nabi Musa kitab apa? Injil. Kitab Injil. Kalau Nabi Isa? Isa Injil. Musa? Taurat kot. Taurat. Maknanya itu mereka percayalah kepada kitab tersebut. Maknanya diorang juga menjadikan kitab-kitab Taurat itu sebagai rujukan kepada agama mereka. Okay, seterusnya adalah menggunakan Alkitab atau kitab Injil sebagai sumber keagamaan dan kerohanian perjanjian lama dan perjanjian baru. Okay, boleh off mic. Okay, seterusnya adalah 10 rukun. Ini adalah 10 rukun ni. Seperti Islam kita ada rukun Islam, so diorang pun ada rukun diorang sendirilah. Okay, yang pertama, tidak menyembah Tuhan lain selain kepadanya. Ini lebih kurang sama lah, cuma mereka ni percaya kepada Tuhan yang lain lah, bukan Allah. Mereka percaya kepada Jesus tu sendiri sebagai Tuhan. Okay, seterusnya tidak menyembah berhala dalam apa pun bentuk. Yang ini pun saya tak faham sangat sebab mereka pun ada salib diorang sendirilah. Okay, seterusnya tidak menyalahgunakan nama Tuhan. Ingati hari Sabtu dan jagalah kesuciannya. Siapa buka mic tu? Kita mic. Farah. Okay. Seterusnya adalah berbaik dan menghormati ibu bapa. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi keterangan palsu, jangan merampas harta benda isteri atau apa sahaja kepunyaan jiran. Okay, maknanya ini adalah nilai-nilai murni lah yang terdapat dalam ajaran Kristian tu sendiri. Ini adalah antara cuti agama Kristian. Sebenarnya banyak lagi tapi saya senaraikan 2 je. Ini adalah cuti utama mereka lah. Okay, yang pertama adalah hari Christmas yang disambut setiap tahun pada tarikh 25 Disember bagi memperingati kelahiran Jesus dari Nazareth. Okay, maknanya bagi kepercayaan mereka, Jesus ni lahir pada 25 Disember, tarikh 25 Disember. Ya, tapi hakikatnya bukan, ialah kepercayaan kita bukan itu tarikh kelahiran Jesus. Ya, adalah ulama yang berhujah bahawa tarikh dia sekian-sekian lah, bukan 25 Disember tu. Kalau kita tahu 25 Disember tu adalah apa orang kata, suhu sejuk, ya, Christmas lah. Christmas ni kan selalu ada salji, dikaitkan dengan salji. Tapi ada dalam beberapa hadis ataupun sumber mengatakan bahawa Jesus ni lahir pada musim panas. So kurang tepat lah pendapat mereka tu. Yang seterusnya adalah Jumaat Agung, Good Friday, selalu panggil Good Friday lah. Ya, hari Jumaat sebelum minggu Paskah dari peringatan penyaliban Jesus Christ dan wafatnya di Golgotha. So mereka sambut hari Jumaat Agung ni sebab untuk memperingati hari Jesus disalibkan. Tapi kita percaya bahawa Jesus ni tak matilah, dia tak wafat. Dia telah diangkat oleh Allah ke langit. Seterusnya adalah mengenai Kristian. Apa-apa nak tanya tak mengenai agama Kristian? Sir, dia punya Kristian ni kan, dia ada solat dia ke? Solat dia? Sana kata. Gereja. Kristian ni sebenarnya diorang tak adalah solat khusus macam kita. Diorang pun tak adalah orang kata, yelah, penganut agama Kristian sekarang ni lagilah diorang dah tak ikut. Ada, sebab memang ada
kawan-kawan saya yang bukan Kristian pun, yang Kristian pun, diorang pun macam tak ambil tahu sangat pasal agama. Diorang pun semayang tak semayang je. So, saya pun tak tahu. Ada siapa tahu, ada tak Kristian ni ada solat khusus macam setiap hari ke? Dia tak ada solat khusus lah, tapi masa kita solat Jumaat kan. Diorang hari Ahad. Diorang Setiap hari Ahad tu dia ada berkumpul kat gereja lah. Oh, yang menyanyi tu Bukan selalu bila? semua. Ha? Yang diorang selalu menyanyi kat gereja tu bila? Hari Ahad. Hari Ahad tu lah. Ha. Ada siapa nak share lagi tak mengenai Kristian? Kalau ada nak tanya lagi, boleh kita share. Okay, bagi kepercayaan agama Kristian, ni apa yang saya tahulah. Ini kepercayaan diorang bukan kepercayaan kita. Bahawa Nabi Isa, Jesus tu adalah Tuhan yang turun ke bumi dalam bentuk manusia lah. Dan maknanya dekat situ berlaku pertikaian lah. Jika dia jadi dalam bentuk manusia, adakah dia pada waktu tersebut adalah Tuhan ataupun manusia? Maknanya kalau dia masih mengekalkan Tuhan, kenapa banyak ciri-ciri Tuhan yang tiada pada Nabi yang Jesus tu sendirilah. Contohnya, diorang tahu Tuhan tak boleh mati. Tapi Jesus tu sendiri mati dalam kepercayaan mereka sendiri. Itu di antara yang dipertikaikan lah. Tapi itu kepercayaan mereka, kita hormat lah. Sebab Islam dengan Kristian ni dia ada banyak persamaan lah. Sebab percaya kepada Nabi Isa. Sebenarnya semua agama utama ni pun diorang ada. Kitab Hindu sendiri pun dia ada, sebenarnya adalah kitab ajaran daripada Nabi-Nabi sebelum ni lah. Cuma kita tak tahu siapa Nabi dia. Macam Kristian kita tahulah Nabi Isa kan. So banyaklah, cuma Kristian ni menganggap bahawa Nabi Jesus tu adalah Tuhan. Kita menganggap dia sebagai Nabi dan Rasul. Okay, seterusnya kita pergi kepada agama Buddha. Merupakan satu falsafah yang berasaskan ajaran Buddha, iaitu Siddhartha Gautama. Sebenarnya Buddha ni pada asalnya bukanlah agama. Buddha ni pada asalnya adalah satu falsafah daripada orang yang berfalsafah lah. So pada asalnya dia bukan agama lah. Sekarang dia dah anggap sebagai agama. Memberi tumpuan kepada aspek-aspek etika dan moral yang dipercayai akan membantu rohani manusia menjauhi diri daripada kesengsaraan. Tujuan akhir hidup manusia adalah mencapai kebudaan atau pencerahan sejati. Ajaran Buddha terdapat 4 kebenaran, Four Noble Truths, iaitu jalan 8. Dia ada 4 Noble Truths, ada jalan 8 dan 5 prinsip. Ini antara kepercayaan diorang, ajaran diorang lah. Maknanya ada 4 kebenaran, ada jalan 8 lapis dan 5 prinsip. Nanti kita tengok dia apa benda-benda tu lah. Sebenarnya penganut Buddha harus membersihkan dan melatih diri sendiri dalam memahami kenyataan yang sebenar, lalu mencapai kebebasan dari segala kesengsaraan. So umumnya Buddha ni dia lebih kepada untuk membebaskan diri daripada kesengsaraan lah. So mereka banyak bertapa lah, banyak apa semua Maknanya dia orang banyak untuk lepaskan diri daripada segala masalah. Ini adalah 5 prinsip Buddhism. Yang pertama, menghindari kecurian atau mengambil yang tidak diberikan, menghindari tindakan penyelewengan seksual, menghindari diri dari berbohong dan berkata yang tidak benar, berkata besar, fitnah dan lain-lain lah, banyak lagi. Menghindari diri daripada penggunaan bahan-bahan yang dapat menyebabkan lemahnya atau berkurangnya kesedaran. Sebenarnya menghindari pembunuhan atau menyakiti segala bentuk kehidupan. Kalau kalian tengok prinsip dia ni memang adalah, semua ni adalah ajaran Islam jugalah. Semua ni terkandung dalam Islam. Seterusnya adalah agama Buddha di Asia Selatan. Dia bagi kepada 2 mazhab. Yang pertama adalah mazhab Mahayana. Amalan yang mengutamakan pencapaian dan tindakan individu dalam menentukan kehidupan. Majoriti penduduk China, Malaysia menganut mazhab ini. So kalau
kita tak tahu lagi. So kita dapat tahulah bahawa orang Malaysia ni yang menganut agama Buddha ni mereka bermazhab Mahayana. Okay, seterusnya mazhab Hinayana menekankan kehidupan secara bermasyarakat dan mengikuti ajaran ini dikenali sebagai Buddha Theravada. Okay, so saya pun tak berapa faham mengenai mazhab-mazhab dalam Buddha ni lah. So kalau awak berminat nak tahu boleh carilah. Okay, seterusnya adalah dekat Asia Timur. Mazhab Mahayana boleh didapati di negara orang Cina, Jepun, Korea dan Taiwan. Di Cina, agama Buddha sering bersaing dengan penganut Confucius. Confucius ni sebenarnya pun adalah ahli falsafah. Samalah macam Buddha. Buddha ni pun ahli falsafah. So golongan pelajar tidak memberi sambutan baik terhadap ajaran Buddha. Manakala golongan petani pula menerimanya disebabkan mereka merupakan golongan yang sering ditindas dan ditekan. So kalau kita tengok dekat Timur Tengah sendiri pun dekat negara dekat Asia Timur pun Buddha ni dah berkurangan lah. Selalunya Buddha ni dianuti oleh orang-orang lama lah. So sekarang ni kalau kita tengok Jepun ke apa semua, diorang dah lebih kepada, diorang dah tak percaya sangat kepada agama ni lah. Diorang lebih kepada percaya kepada sains dan lain-lain lah. Kalau diorang ada agama pun diorang dah kurang menganut agama Buddha. Lagi ramai penganut Confucius ni. Okay, persaingan agama Buddha di Jepun pula adalah dengan agama Shinto. Tadi kat China ni tadi kat mana China Korea macam itulah, China. Yang ni pula dekat Jepun. So kat Jepun pun dia ada agama Buddha. Tapi agama Shinto kat sana pun mereka berkembang pesat lah. Ramai dah pengikut dia. So kalau berminat nak tahu agama Shinto tu apa, bolehlah Google. Kitab-kitab agama Buddha. Ini antara kitab utama mereka lah. Kitab suci Tipitaka dikenal sebagai Tipitaka Pali, iaitu Pali kanan. Dia terbagi kepada dalam 3 kelompok besar, iaitu Vinaya Pitaka. Vinaya Pitaka ni dalam ni terkandung undang-undang untuk para sami dan rahib. Sebenarnya Sutta Pitaka mengandungi semua khutbah yang diberikan oleh Gautama Buddha sepanjang hayatnya. Seterusnya adalah Abhidhamma Pitaka. Ini adalah antara perayaan utama masyarakat Cina. Masyarakat Cina yang kita tahu majoritinya adalah beragama Buddha lah. Okay, mereka menyambut Tahun Baru Cina, iaitu sambutan Tahun Baru dalam kalender Qamari Cina. Cina pun ada kalender dia sendiri. So ini adalah Tahun Baru mereka lah. Seterusnya adalah perayaan Cap Gome. Cap Gome ni disambut sebagai menandakan berakhirnya perayaan Tahun Baru Cina. Cap Gome ni seminggu selepas Tahun Baru Cina. Seterusnya adalah Pesta Tanglong. Pesta Cina dipercayai pada hari ke-15 dalam tahun bulan dalam kalender Cina. Seterusnya adalah perayaan Qingming. Mungkin kita tak pernah dengar sangat apa nama perayaan Qingming ni. Perayaan Chung pun kurang dengar lah. Qingming ni adalah disambut pada bulan April atau ke-4 dan merupakan perayaan untuk memperingati orang yang telah meninggal dunia. Chung ni pula adalah perayaan bagi mengingati seorang tokoh yang terkenal dalam masyarakat Cina pada satu ketika dahulu yang bernama Kuan. Okay, so itulah sedikit mengenai agama Buddha. So apa nak tanya ke mengenai agama Buddha? Tak ada? Tiada. Okay, seterusnya adalah agama Hindu. Agama Hindu ni dia percaya kepada konsep Trimurti, merupakan sebuah konsep Tritunggal. Tritunggal ni dia lebih kurang sama macam Kristian tadilah. Mereka percaya bahawa Tuhan tu adalah 3 tapi 3 tu adalah 1. Iaitu kalau Kristian tadi kita ada Godfather, ada Jesus dan ada apa lagi satu Holy Spirit dan benda macam tu lah Okay, so kalau Hindu pula dia orang percaya kepada Brahma. Brahma ni adalah sang pencipta, Vishnu ni adalah sang pemelihara dan Siwa ni adalah sang pemusnah.
Sebenarnya agama yang beraliran politism kerana memuja banyak dewa. So kita tahu Hindu ni dah ada banyak dewa. Memang dia banyak lah kepercayaan kepada dewa-dewa ni. Sebab tu mereka dipanggil sebagai agama politism. Sebenarnya ketaatan kepada ibu bapa dikatakan merupakan cara untuk mencapai kesempurnaan hidup. Even ada Hindu ni sendiri menganggap bahawa ibu bapa tu sendiri adalah Tuhan mereka. Ibu bapa tu, maknanya Tuhan ada dalam diri ibu bapa mereka lah. Sebab tu mereka, kalau kita tengok, memang diorang taat kepada, diorang angkat ibu bapa, diorang muliakan ibu bapa diorang ni melebihi segalanya lah. Sampai cium kaki semua kan. Kita pun hormat ibu bapa kita, tak adalah kita kata kita tak hormat kan. Kita pun sayang ibu bapa kita, cuma kita tak adalah sampai tahap mereka lah nak cium kaki semua. Seterusnya adalah mengamalkan kehidupan sederhana atau zuhud. Mereka akan hidup bermula sebagai Brahmin. Veda merupakan kitab suci pertama yang menjadi panduan dalam kehidupan masyarakat India beragama Hindu. Dharma Sutra pula koleksi teks-teks yang ditulis kemudian untuk menyampaikan ajaran Veda secara lebih mudah. So Veda ni adalah kitab utama dalam agama Hindu lah. So sebenarnya kitab Veda ni sendiri adalah daripada kitab, kalau kita baca kitab Veda ni memang dia adalah salah satu, dia juga adalah sebenarnya kitab ajaran Islam jugalah. Tapi daripada Nabi-Nabi sebelum ni, cuma telah diselewengkan. Sebenarnya matlamat seseorang penganut Hindu adalah untuk mencapai moksa, bersatu dengan Tuhan dan tidak akan lahir lagi di dunia. So Hindu ni antara kepercayaan mereka percaya kepada kelahiran seterusnya. So kalau kita berbuat baik pada kehidupan sekarang, so kita akan dilahirkan semula sebagai orang yang lebih baik lah. Kita akan dilahirkan, contohnya kita akan dilahirkan orang yang pada kelas atasan ke. Kalau kita jahat, kita akan dilahirkan semula sebagai haiwan. Itulah kepercayaan antara Hindu lah. Tapi kalau kita tapi tujuan diorang adalah untuk mencapai tahap moksa. Moksa ni maknanya kita dah, bukan kita lah, diorang dah tak dilahirkan balik ke dunia, tapi mereka telah bersatu dengan Tuhan. Sebenarnya kita tengok kitab-kitab utama dalam agama Hindu. Hindu ni antara yang paling banyak kitab lah. So kitab Hindu ni dibagi kepada dua jenis, iaitu Sruti dan Smriti. Sruti ni adalah tidak memiliki pengarang dan diyakini merupakan wahyu daripada pencipta. Terdiri daripada Veda. Veda ni sini ada 4 Rig Veda, Yajur Veda, Sams Veda dan Atar Veda. Seterusnya ada Upanishad dan Srauta. So kitab Sruti ni bagi mereka adalah kitab utama diorang. Maknanya dia adalah, mereka percaya bahawa kitab ni turun daripada Tuhan mereka sendirilah. Maknanya tak ada orang yang macam kita percaya kepada Al-Quran. Al-Quran ni kita percaya bahawa dia adalah kitab daripada Allah dan tiada tepuk tambah. Sama juga macam mereka percaya bahawa Sruti ni adalah kitab yang diturunkan oleh Tuhan mereka dan tak ada bukan penulisan daripada orang-orang lah, orang-orang biasa. Smriti pula bukanlah wahyu sebagaimana Sruti. So mereka percaya bahawa Smriti ni adalah kitab yang bukan sama level macam Sruti. Maknanya ini adalah mungkin diorang punya ulama'-ulama' diorang lah. Kalau kita panggil ulama' lah. Kalau diorang dia panggil macam diorang punya sastrawan, diorang punya, tak kisahlah, orang yang dihormati lah dekat dalam agama diorang. Smriti diklasifikasikan sebagai Dharma Sastra. Dalam Dharma Sastra ni dia banyak mengenai undang-undang, ataupun Itahasa mengenai sejarah, Purana keagamaan, Sutra pepatah dan Darshana pandangan tentang kebenaran. Seterusnya perayaan utama masyarakat India. Yang pertama adalah hari Deepavali. Deepavali adalah 14 bulan Aipasi dalam kalender Tamil untuk meraihkan kemenangan terhadap kejahatan dan kegelapan rohani. Seterusnya adalah Taipusam, sempena bagi menghormati dewa-dewa Murugan.
Hari untuk menganut Hindu menunaikan nazar dan menebus dosa yang telah mereka lakukan sebelum ini. Selalunya tumpuan utama mereka adalah dekat Batu Cave lah. So selalunya masa perayaan memang semua satu dunia utamanya dia orang akan tertumpu kepada Batu Cave sebab Batu Cave ni antara tempat yang paling suci lah dekat dunia ni. So selalunya kalau pada waktu perayaan India ni memang ramai foreigner-foreigner daripada luar negara akan tak lepaskan peluang lah untuk datang dan tengok sendiri bagaimana perayaan Thaipusam ni disambut. Sebab tu kalau time Thaipusam ni memang jam gila lah dekat area Batu Cave ni. Seterusnya adalah Tahun Baru India, 14 April, dan ia merupakan tahun baru bagi orang India. India pun dia ada tahun baru mereka. Seterusnya adalah perayaan menyambut dewa. Pada bulan April, dua orang dewa iaitu Dewa Pangujutaram dan Dewa Murugan. Manakala pada bulan Oktober, mereka menaikkan Dewa Gajah yang dinamakan Dewa Binaga. Seterusnya adalah perayaan Ponggal. Hari pertama Ponggal, pesta menuai. Hari kedua dipanggil Matu Ponggal untuk orang yang ada lembu. Dan hari ketiga dipanggil sebagai Kani Ponggal, iaitu untuk anak dara. So Ponggal ni sebenarnya diraihkan selama 3 hari lah. So ada apa-apa nak tanya tak mengenai agama Hindu? Tak ada Tak ada. Ya ada. Sebenarnya kita pergi kepada nilai-nilai universal. Maknanya nilai-nilai yang kita boleh dapat daripada semua ajaran agama ni lah. Nilai-nilai murni yang bersifat universal bermanfaat kepada masyarakat tanpa mengira latar belakang masyarakat. Maknanya nilai-nilai universal ni, maknanya nilai-nilai ni perlu ada dalam diri setiap orang, tak kira lah dia beragama apa pun. Nilai-nilai yang merupakan tali yang menghubungkan rakyat Malaysia yang berbilang kaum agar dapat hidup dalam suasana yang aman dan damai. Agama Islam sendiri menekankan keamanan dan berbuat baik terhadap diri sendiri, sesama Muslim dan seluruh umat manusia. Minta seorang baca boleh? Rashidan boleh baca, Rashidan? Fakri tak baca. Fakri? Fakri nak baca ke Fakri? Dia nak baca. Dia nak baca. Saya Boleh baca. Fakri pada kuis se. Dulu saya bukan sekarang. Yelah saya baca lah. Baca Al-Quran tu. Auzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu innahum unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Terima kasih. Maksud dia, Sadaqallahul azim. maksud dia, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu sebagai berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenalan dan beramal mesra antara satu sama dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih bertakwa di antara kamu, bukanlah yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Maknanya Allah ciptakan kita ni berbagai bangsa, dan ada lelaki, ada perempuan, ada berbagai-bagai bangsa. So bukanlah untuk kita bermusuhan. So Allah ciptakan berbagai bangsa ni adalah untuk kita berkenalan di antara satu sama dengan yang lain. So kalau kita bersifat rasis ni, ataupun kita membenci sesuatu kaum tu, sebenarnya kita adalah telah melanggar apa ajaran Islam tu sendirilah. Kalau kita
kita nak benci sesuatu tu atas perbuatan, contohnya kita tak suka dengan orang tersebut, kita sebab sikap dia seperti kita tak suka dia sebab sikap dia tu lah, ya. Contohnya dia suka mencuri, maknanya kita benci dia sebab dia suka mencuri, bukan sebab dia, contohnya dia orang India, kita benci dia sebab dia India, bukan macam tu lah, sebab semua manusia, tak kira agama pun, semua melakukan kejahatan. So kita tak boleh lah nak kata kejahatan tu kita nak letak kepada sesuatu kaum ataupun bangsa, sebab semua orang melakukan perkara tersebut. So kalau kita nak judge seseorang tu, kita judge daripada individu lah, bukan daripada bangsa dia. Nabi Isa misalnya menekankan konsep kita kan keamanan dan setia kawan, Nabi Isa dalam ajaran Kristian sendiri pun dia menekankan cinta ni, konsep cinta ni, love the neighbor as thyself. Gautama Buddha juga mengutarakan tema yang sama dengan menekankan belas kasihan kepada semua makhluk yang hidup di dunia, iaitu dalam kitab Veda, semoga semua makhluk di dunia hidup bergembira dan bebas. So secara umumnya, kalau kita tengok setiap agama menyuruh kita bersatu padu dan menghormati bangsa yang lain lah. Tak ada agama yang suruh kita bermusuh dengan agama yang lain. Seterusnya adalah asas-asas hubungan etnik dalam Islam. Kita akan tengok dalam Islam tu sendiri apa dia asas hubungan etnik yang terdapat. Yang pertama adalah berkenal-kenalan. Kedua, faham memahami. Ketiga, bekerjasama. Keempat, persaudaraan. Kelima, berkasih sayang. Dan keenam adalah jamin menjamin. Kita tengok dulu apa dia berkenal-kenalan ni. Dalam Arab kita panggil dia sebagai ta'aruf lah. Ta'aruf bermaksud berkenalan secara mendalam yang boleh menimbulkan kasih sayang. Manusia dijadikan paras rupa dan warna kulit yang berlainan supaya mereka berbaik antara satu dengan yang lain agar mereka dapat hidup bersama dalam keadaan aman dan sejahtera, bukan untuk bermusuhan. Maknanya kita Allah Ta'ala ciptakan kita ni memang berbagai kulit, warna kulit, rupa. So kita hendaklah berkenal-kenalan lah, bukan nak bermusuhan. Sebenarnya bermusuhan antara satu dengan yang lain tidak mendatangkan keuntungan kepada mana-mana pihak. Ta'aruf merealisasikan pengabdian kepada Allah supaya mengenali keturunan masing-masing. Selain daripada kenal dengan bangsa lain, kita juga kena kenal dengan keluarga kita sendirilah. Siapa keturunan-keturunan kita, saudara mara kita, semua kita kena berkenal-kenalan. Kalau kita tengok zaman sekarang ni, memang ramai yang anak-anak muda, termasuklah saya pun lah, mesti ada tak kenal. Kalau ada, contohnya macam raya, kalau ada saudara mara datang, mesti ada yang tak kenal. So maknanya kita kena kenal lah, terutama dengan keluarga kita sendiri. Ini kalau kita jumpa tepi jalan pun, saudara kita pun kita tak kenal, buat tak tahu je. Seterusnya adalah faham memahami ataupun at-tafahum. At-tafahum adalah suatu tindakan hasil daripada sama-sama faham, sama-sama beramal, iaitu sama-sama menjalankan perintah Allah, tunduk kepada kebenaran, muhasabah diri, muhasabah sama-sama jemaah, dan disusuli dengan nasihat menasihati di antara satu sama lain. Masyarakat pelbagai etnik amat perlu mengamalkan asas ini supaya tidak wujud prasangka perkauman yang membawa kepada perasaan tidak puas hati dan permusuhan. So kita sebagai hidup dalam masyarakat yang majmuk ni, kita kena faham memahami di antara satu sama lain lah. Maknanya kita kena faham ajaran Hindu tu macam mana, ajaran Kristian macam mana, Buddha macam mana. So sama juga mereka pun kena memahami ajaran Islam tu macam mana. So bila kita dah faham antara satu sama lain, barulah kita boleh rasa hormat. Tak adalah kita nak menghina ajaran agama lain. Kita dilarang untuk menghina ajaran agama lain. Kita nak berhujah boleh, tapi jangan kita memperkecil-kecilkan atau menghina agama lain. Memahami dan menghormati konsep agama masing-masing. Seterusnya adalah bekerjasama ataupun kita panggil sebagai ta'awun. Ta'awun artinya ialah tolong-menolong atau saling membantu. Bekerjasama bukan hanya di kalangan sesama agama, tetapi melampaui batas sepadan agama dalam bentuk sumbangan tenaga, harta dan masa.
perkongsian ilmu dan kerjasama dalam penukaran segala bidang ilmu pengetahuan antara manusia yang berbeza keturunan dan bangsa dapat mewujudkan kemajuan masyarakat sejagat. So kita kena tolong menolong, tak kira bangsa dan agama. Kalau kat dalam Malaysia ni, kalau kita tengok ada orang yang susah, kita bantu. Jangan tengok agama dia. Jangan kita nak tolong orang Melayu je. Kalau kita tengok jiran kita ada orang India ataupun Cina yang susah pun kita bantu. Bukan semua orang bangsa ni dia bukan menentukan kaya ke miskin. Maknanya orang Cina ada miskin, orang India pun ada yang miskin. Melayu sebenarnya paling ramai miskin. So kita kena saling bantu membantulah. Selain tu kita juga kena bukan bantu membantu sesama dalam negara je. So kita pun membantu dengan lebih luas lah dengan luar negara. Kita boleh berkongsi-kongsi ilmu dengan pertukaran ilmu ataupun teknologi. So dapatlah kita memajukan negara kita. Maksudnya adalah persaudaraan ataupun kita panggil sebagai ukhuwah. Menurut Kamus Dewan, persaudaraan bermaksud perhubungan seperti bersaudara atau pertalian yang rapat. Pendekatan Islam menganjurkan persaudaraan atas dasar beriman dan bertakwa. Ukhuwah ataupun persaudaraan dalam Islam meliputi seluruh golongan masyarakat. Manusia seharusnya hidup dalam masyarakat yang saling mencintai dan saling tolong-menolong sehingga timbulnya kekuatan persaudaraan antara mereka saling memperkuat sehingga benar-benar terasa bahawa kekuatan saudaranya adalah kekuatannya dan kelemahan saudaranya adalah kelemahannya. Harta, kedudukan, nasab dan status sosial atau apa pun tidak boleh dijadikan sebagai satu kayu ukur sombongnya manusia atas sebahagian yang lain. Ini disebabkan hubungan berasaskan unsur-unsur tersebut lebih bernilai daripada hubungan yang berdasarkan kebendaan, pertalian, kesukuan atau yang lebih bersifat keduniaan. So ini lebih kurang samalah macam yang tadi tu So kita kena menjaga hubungan persaudaraan. Seperti tadi dia ada bagi contoh, seperti merasa bahawa kekuatan saudaranya adalah kekuatannya dan kelemahan saudaranya adalah kelemahannya. Yang mana kita kena saling memperkuat di antara satu sama lain. Sebab ukhuwah ni yang berasaskan apa? Pertalian yang rapat ni kiranya bukan berasaskan sebab dia kaya ke ataupun sebab dia sama bangsa dengan kita ke. Yang maknanya ukhuwah ni lagi penting lah dengan semua. Bukan sebab dia kaya kita nak berukhuwah dengan dia. Contohnya adalah berkasih sayang ataupun al-mahabbah. Berkasih sayang merupakan salah satu sifat kemanusiaan yang sewajarnya disemai dan dipupuk dalam sanubari setiap anggota masyarakat. Sifat kasih sayang mampu mengikat hubungan kemesraan di kalangan masyarakat pelbagai etnik. Apabila hati dengan hati bertaut erat, hilanglah sifat bermusuhan, benci-membenci dan dengki-mendengki antara satu sama lain. Tahap mahabbah yang paling rendah adalah bersihnya hati dari perasaan yang negatif seperti perasaan hasad, membenci, dengki dan apa-apa penyebab permusuhan dan pertengkaran. So kita kena berkasih sayang di antara satu sama lain lah. Terutamanya kalau kita tengok dalam masyarakat Melayu kita sendiri pun banyak sifat dengki-mendengki ni. Kalau tak boleh tengok orang lebih daripada kita, mesti dia nak cuba jatuhkan. Yang paling jahat sekali bila gunakan bomoh-bomoh ni lah. Memang Melayu ni memang terkenal. Kalau kita kata India ni terkenal dengan mabuk, Melayu ni memang terkenal dengan sifat suka guna bomoh, dengki dengan orang lain. Nak berjaya guna bomoh, nak berjaya, nak dengki, nak jatuhkan orang lain guna bomoh. Itulah antara sifat Melayu lah. So harap-harap sifat tu dah semakin berkurangan lah dalam masyarakat Melayu kita sendiri. Sebenarnya adalah jamin menjamin ataupun al-tadamun.
At-tadammun ni bermaksud saling jamin-menjamin sesama Islam dari segi akhlak dan akidah, iaitu maruah sesama agama Islam bagi mewujudkan tamadun yang kuat untuk menjadi contoh kepada agama yang lain. Ya, jamin-menjamin ni ada 3 peringkat, iaitu daripada peringkat individu, peringkat keluarga dan peringkat masyarakat. Daripada peringkat individu ni maksudnya kita menjadi warga negara yang baik. Ya, sebab diri kita ni adalah menjadi contoh. Orang tengok kita lah, sebab selalunya orang akan tengok orang Islam ni kepada orang Islam tu sendiri. So kalau kita tak jaga perangai ataupun akhlak, so orang akan kata yang Islam ni adalah agama yang tak baik. Contohnya kalau kita tengok orang Islam ni kuat mencuri ke apa, so dia akan jadi satu orang bukan Islam akan anggap bahawa Islam ni tak baik lah. So kita kena jaga daripada sikap kita sendiri. Kita kena jadi warga negara yang baik supaya jadi contoh bahawa orang akan tertarik dengan Islam ni kerana akhlak kita. Seterusnya adalah keluarga. Menjaga hubungan baik dengan ibu bapa dan keluarga. Ini memang kena jagalah hubungan baik dengan keluarga kita. Seterusnya adalah masyarakat. Daripada masyarakat pula, menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat pelbagai etnik. Dilaksanakan melalui pemberian nafkah keluarga. Maksudnya daripada peringkat keluarga ni, semua kena mainkan peranan. Contohnya bapa kena bagi nafkah kepada keluarga. Kalau peringkat masyarakat pula, kita kena bantu dengan memberikan zakat, sedekah, wakaf dan apa-apa kerjasama yang dapat mengeratkan dalam masyarakat lah. Itu maksudnya jamin-menjamin. Maknanya kita tengok ada orang susah, kita bantu, kita keluarkan zakat, kita berikan sedekah dan sebagainya. Sebagai kesimpulan, Malaysia mempunyai penganut dari 4 agama besar dunia, iaitu Islam, Buddha, Hindu dan Kristian. Kebebasan beragama yang diperuntukkan oleh perlembagaan memberi ruang yang secukupnya untuk semua agama menikmati pengamalan agama masing-masing dan dalam masa yang sama mencipta suasana sosial yang harmoni dengan menghormati agama orang lain. So dalam perlembagaan kita sendiri pun dah ada peruntukan untuk kebebasan beragama ni lah. Agama Islam ni adalah agama persekutuan. So semua kena terima bahawa Islam ni adalah agama persekutuan. Tapi dalam masa yang sama kita tak boleh melarang agama lain untuk bebas. Cuma mereka tak boleh untuk berdakwah. Macam kita Islam, kita boleh berdakwah untuk mengislamkan penganut agama lain dekat Malaysia. Tapi dekat Malaysia dilarang daripada agama lain untuk berdakwah kepada orang Islam. Itu memang diperuntukkan dalam perlembagaan. So kesimpulannya, semua agama bebas untuk dilaksanakan ataupun diamalkan oleh semua orang penduduk Malaysia. Tak ada yang melarang. So diorang pun boleh bina rumah ibadah. Tapi rumah ibadah pun nak bina kena dapat kelulusan daripada pihak kerajaan lah. Tak boleh main bina je dekat mana-mana. So nanti bila kita main bina je kat mana-mana, nanti dia akan jadi isu lah macam sebelum ni. Bila rumah ibadah tu tak sesuai didirikan kat satu tempat, bila kerajaan nak robohkan, dia akan jadi isu agama. Itulah orang kat Malaysia ni dia suka main isu sensitiviti agama. Ada isu sikit je dia akan main isu sensitiviti agama. Sebenarnya bahayalah main isu sensitiviti agama ni, dia boleh jadi pergaduhan lah. Contohnya macam isu arwah adib sebelum ni kan. So isu tu sebenarnya kecil je awal-awal. Tapi dia jadi besar sehingga kan berlakunya kematian kepada anggota bomba yang bertugas. Sebab semua ni diapi-apikan lah. Orang Islam, orang Hindu diapi-apikan dengan sentimen agama. So dia boleh menyebabkan pergaduhan yang besar lah. Sebab tu kita kena menghormati, ataupun kalau ada isu baru berbincang. Sepatutnya kerajaan hari tu kena ambil lebih tegas lah untuk elakkan daripada perkara tu berlaku ketegangan. Dan kita pun sendiri sebagai masyarakat kurangkan sentimen agama dan bangsa ni. Sebab dia tak memberi apa-apa kebaikan lah selain daripada
membawa pergaduhan dan kerosakan kepada negara kita. So tu sahaja